Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada edisi ketiga Aspirasi Sukan sesi 2022. Pertama sekali ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aina binti Muhammad Sayud yang merupakan moderator anda sekali lagi pada sesi tahun ini. Jadi pada sesi kali ini bersama kita 3 orang atlet himpunan iaitu Muhammad Khairul Nazim bin Muhammad Yunus iaitu atlet memanah, Muhammad Farhan Haikal bin Jamaluddin iaitu bowling padang dan Ahmad Ashraf bin Azhar atlet memanah. Dengan berlapang dada saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada para atlet yang sudi bersama kami pada hari ini. Jadi pertama sekali sebelum kita memulakan sesi temu ramah kita pada hari ini, bual bicara kita, kita hendak memperkenalkan diri masing-masing boleh? Kita mulakan daripada Khairul Nazim. Silakan. Okey, nama diberi Muhammad Khairul Nazim bin Muhammad Yunus. Merupakan student di ITM Bukit Besi, mengambil Diploma Industrial Hygiene and Safety. Berumur 20 tahun dan berasal daripada Gombak, Selangor. Kita teruskan lagi dengan Muhammad Farhan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Haikal bin Jamaluddin, student Bukit Besi dari kos Mechanical Engineering. Terima kasih. Seterusnya Ahmad Ashraf, silakan. Nama saya Ahmad Ashraf bin Azhar. Umur 20 tahun. Saya ambil kos Diploma Industrial Safety and Technology di kampus Bukit Besi. SEM 4. Saya main sukan memanah. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab kita, terlebih dahulu kita inginkan perkongsian daripada atlet-atlet kita tentang pengalaman-pengalaman yang paling bermakna bagi anda semua, terutama dalam bidang yang anda ceburi. Dan apakah pencapaian yang paling terbaru anda? Kita mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Khairul Nazim. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, pengalaman paling bermakna saya dalam bidang yang saya ceburi. Saya merangkul pingat emas di SOKMA Perak 2018 yang merupakan SOKMA pertama saya join game tersebut. Yang cukup bermakna untuk saya sebab kita first time join SOKMA terus dapat medal kan. So pencapaian terbaru saya untuk tahun ni masum, iaitu saya membawa pulang pingat 1 emas, 1 perak. Itu saja. Itu saja. Okey. Pertama sekali kami ucapkan tahniah lah atas kemenangan yang dimiliki. Dan seterusnya kita ingin perkongsian pula daripada atlet bowling padang kita, Muhammad Farhan Haikal Jamaluddin. Silakan. Pengalaman yang paling bermakna bagi saya pada 2018 saya main di SOKMA Perak, boleh gangsa. First SOKMA juga tu, boleh gangsa. Lepas tu pencapaian terbaru saya di kejohanan Using Open Pass di Johor, saya dapat pingat perak. Itu je lah. Sekali lagi kami ucapkan tahniah atas kemenangan pun ianya telah berlalu. Sekurang-kurangnya kita appreciate sikit. Okey, seterusnya dengan atlet terakhir kita, Ahmad Ashraf. Silakan. Pengalaman yang paling bermakna adalah pada tahun 2019. Saya ada masuk kejohanan memanah International Open. Saya masuk main suka-suka. Masa tu patutnya dah berhenti mana lah, tapi saja main masuk je. Lepas tu masuk je menang, dapat perak. Alhamdulillah. Tu pengalaman yang paling bermakna lah, sebab dah berhenti mana dalam 7 bulan tu, tiba-tiba masuk tu menang kan. Lepas tu pencapaian terbaru saya dapat 1 emas di Masum. 1 emas bersama dengan Khairul Nazim. Masa bertandingan Masum belum puasa, bulan 3 tak silap. Bulan 3. Itu lah pencapaian terbaru kami.
Terima kasih atas perkongsian anda. Tahniah sekali lagi untuk ketiga-tiga atlet kita. Okey, kita teruskan sesi soal jawab kita dengan soalan seterusnya. Soalannya berbunyi, bagaimanakah munculnya minat dalam sukan yang anda ceburi? Dan sudah berapa lama aktif dalam sukan tersebut? So, kita boleh mulakan dengan panel pertama kita. Silakan. Okey, untuk saya bagaimana muncul minat dalam sukan memanah ni. Pada saya usia 11 tahun, saya merupakan makhluk terbesar dalam sekolah. So, cikgu mencari bakat baru untuk wakil sekolah yang menyebabkan saya terpilih. Sebab memanah ni orang kata perlu sizing. Sebab yalah kalau kita kecil tak laratlah nak tarik kan. So perlukan sizing. So cikgu memilih saya disebabkan sizing. So pada mulanya memang kita tak minat pun nak main memanah ni, tapi disebabkan kita train hari-hari, datang training hari-hari. Memang training hari-hari, so minat tu mula-mula slow muncul. Lepas tu saya start memanah daripada umur 11 tahun hingga sekarang 20 tahun. 11 tahun tu maksudnya waktu sekolah rendah lah ya? Yes, waktu sekolah rendah saya start. Di sekolah rendah mana? Sekolah rendah SK Taman Selasih, Gombak, Selangor. Kiranya minat tu memang sudah dapat masa kena paksa untuk pilihan tu lah sebenarnya. Yes, Tak adalah kena sendiri paksa lah. cenderung. Disebabkan sizing kita besar di sekolah. So, cikgu memaksa saya untuk masuk. Dan itulah menyebabkan minat saya muncul lah. Tapi kiranya bagus tau. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu apa kita punya bakat. Mungkin dengan cara tu kita boleh tonjolkan bakat kita tau. Betul, Sama juga memang tak macam sangka. saya sendiri, saya atlet pingpong. Ya. Masa tu pun macam bukannya kita minat pun, tapi cikgu yang tarik-tarik masa dari sekolah rendah. So sampai sekarang lah main pingpongnya. Terusnya kita teruskan dengan panel kedua kita dengan soalan yang sama. Bagaimanakah munculnya minat dalam sukan yang anda ceburi dan sudah berapa lama aktif sukan tersebut? Kita berikan kepada panel kedua kita untuk menjawab. Okey. Kira saya minat ni tak tahu lah dari mana, tapi saya start mencuburi bidang bowling padan ni ketika saya umur 12 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Seingat saya. Masa tu persatuan saya ni ada buat selection untuk bakat-bakat baru lah untuk diserahkan ke dalam skuad pelapis. Masa tu saya ikut kawan saya pergi selection tu. Lepas tu alhamdulillah saya dapat. Lepas tu saya start training dengan ni lah, bakat-bakat baru yang terpilih tu. Lepas sekarang saya stay lagi. Walaupun ada yang dah berhenti dengan haluan masing-masing lah. Tapi saya stay sampai sekarang main bola padan ni. Tu dari 12 tahun sampai sekarang hampir 9 tahun lah saya main sukan bola padan. So kiranya memang mula daripada sekolah rendah jugalah. 12 tahun. Saya mula lepas UPSR macam tu lah. Lepas UPSR saya start pergi selection tu. So maksudnya masuk ke sekolah menengah pun masih lagi menjadi atlet bowling padan? Masih. Saya mula betul-betul aktif lah dan sukan ni pada umur saya form 2. 14 tahun saya pergi banyak tournament juga lah. Saya ingat saya pergi tournament under 18 kat Perak. Lepas tu saya champion rasa. Champion untuk satu event. Tapi tak ingat lah event apa. Lepas tu saya next year tu saya boleh diserahkan ke dalam skuad Sukma. Macam tu lah lebih kurang. Terima kasih atas perkongsian anda. Jadi 9 tahun bergiat aktif dalam sukan tu bagi saya satu perjalanan yang agak panjang. Betul. Jadi kita teruskan lagi. Kita punya soalan yang sama kepada panel ketiga kita, Ahmad Ashraf. Silakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertamanya, macam mana munculnya minat Sejujurnya, minat dalam mana ni, dia minat tapi tak ada lah. Minat dia tak tinggi kan. Macam mana munculnya minat ni, masa umur 11 tahun, darjah 5. Masa tu cikgu buat pengumuman siapa nak masuk tim mana. Lepas tu kawan saya pergi ajak saya. Dia pusing. Tentu dekat perhimpunan dia pusing. Dia ajak. Saya macam saya kan je. Lepas tu dah kan main lah. Lepas tu pergi pemilihan. Tahu tu dapat wakil sekolah. Lepas tu pergi daerah. Lepas tu pergi wakil Selangor. Wakil Selangor? Orang kata MSSM. Tapi MSSM tu waktu darjah 6 lah. Oh, faham? Minat tu muncul sebab main ada kawan lah. Dia muncul sebab ada kawan main mana sekali. Jadi kalau tak ada kawan tu, minat tu hilang. So ada kawan daripada kecil sampai sekarang main mana sekali, tu yang minat tu masih ada lagi. Terima kasih atas perkongsian anda. Kita teruskan dengan soalan kita yang seterusnya. Seperti yang kita ketahui, untuk melayakkan diri terpilih untuk mewakili dalam sesuatu pertandingan, perlunya ada persiapan. Jadi mungkin ada yang ingin tahu apakah persediaan peribadi yang dilakukan oleh atlet-atlet kita semua ni sebelum bersedia untuk kepemilihan tersebut. Contohnya macam tadi, macam Nazim, Ashraf, even Farhan sendiri ada mewakili kan untuk ke pertandingan-pertandingan. Jadi sebelum ke pertandingan tu, apa yang korang personally lah practice? Macam mana dengan training korang, pemakanan ke atau apa-apalah. Kita mulakan dengan panel pertama kita lah. Silakan. Untuk persiapan saya ke tournament ke pemilihan, seperti atlet lain kita akan training. So kalau kita nak lebih maju daripada atlet lain, kita kena training lebih daripada atlet lain. Contoh saya, atlet lain training hanya 2-3 jam sehari, so kita perlu training lebih daripada 2-3 jam sehari. Bermakna sebagai saya seorang atlet, saya training pagi dan petang untuk melayakkan diri saya ke tournament tersebut. Bagi sukan memanah, pemakanan adalah tidak penting. Tak adalah tidak penting, tapi macam tak penting manalah pemakanan ni. Kau makan je banyak mana, okey je. Dia bukan macam sukan angkat berat ke yang melebihi weight tak boleh nak main. Contoh sukan bola ke, kau gemuk susah nak lari. Tak ada. Untuk memanah, pemakanan kita tidak kawal. Tapi bahagian strength, upper body kita pentingkan. So untuk saya melayakkan diri, saya juga masukkan diri ke gym untuk buat workout. Contoh macam angkat berat lah untuk kita bina muscle kita. Dan untuk staykan kita tarik berapa poundage kita untuk tarik bow tersebut. So persiapan saya training lah. Macam kita semua tahu kalau sukan memanah ni kita perlukan concentration yang sangat-sangat baguslah. Jadi macam mana persiapan awak sendiri untuk sedia dalam pertandingan tu? Macam mana kawal takut tu? Macam sebelum pertandingan memang biasanya kita tak tahulah orang lain. Kalau saya sendiri, kalau sebelum pertandingan dia jadi macam nervous tau. Nervous? Ya, betul. Gabra. So jadi macam nak concentrate tu agak a bit hard lah. Lagi-lagi bila kita dah masuk ke pertandingan tu. Lepas tu kita akan nampak pula atlet-atlet lain kan. Dia jadi lagi shaking tau. Betul. So kalau memanah, obviously kita akan guna tangan. Kita akan guna concentration kita. Macam mana siapkan diri untuk tak shaking masa pertandingan tu? Bagi saya, saya akan join banyak tournament untuk menghilangkan rasa nervous saya. Dan lagi satu, saya akan makan. Makan adalah pengubat saya untuk hilang nervous lah. So saya akan telan je coklat, gula-gula ke apa untuk hilangkan nervous saya. Lagi satu, macam bila kita dah selalu join tournament, kita dah selalu nampak orang-orang yang selalu join tournament. So kita jadi rasa macam, tak ada apa pun tournament ni. Dia juga yang join. So kita boleh letakkan kita punya target
selepas kita tengok apa opponent kita yang datang. Siapa opponent kita yang datang. Betul. Sebab kadang-kadang peserta yang tanding dengan kita pun kawan-kawan kita juga kan. Kadang-kadang kita dah kenal semua. Betul. Betul. Jadi terima kasih atas perkongsian yang diberi. Kita teruskan lagi soalan yang sama kepada panel kedua kita. Silakan. Sediaan tu saya tak banyak sangat. Sebab sukan saya pun lebih kurang je macam sukan Nazim sukan Nazim, sukan memanah. Sebab sukan saya rasa sukan paling santai lah. Tak perlu pun stamina yang tinggi, masuk gym ke apa. Bagi saya tak masuk gym pun saya boleh main lagi. Cuma perlu ada endurance lah, ketahanan untuk hadap game tu. Biasa game saya 2 jam macam tu. Game saya pun banyak berjalan je, tak ada lah berlari apa. Setiap round tu cuma berjalan je, ulang-alik macam tu je. Tak perlu lah fitness yang tinggi. Macam kalau kita main bowling padang, obviously kita akan bertanding tu dekat padang-padang yang lain kan. Jadi macam mana persediaan awak sendiri untuk serasikan dengan padang tempat edit lain? dengan padang tu. Yes, situasi betul. Sebelum game biasa dia ada bagi test green dia panggil. Bagi sehari sebelum game tu dia bagi test green. Kita main lah. Kita rasa feel padang tu sebelum main. Kita ambil feel tu dalam, kita training lah dalam 3 jam ke. Kita ambil feel padang sebelum kita masuk tournament untuk hari esok tu. Macam tu je lah biasa setiap tournament saya buat. Bukan saya je lah, semua atlet bowling padang kebanyakan macam tu lah. Jadi macam personally ada tak tempat yang awak sendiri rasa awak selesa bermain? Macam kalau awak training tu, awak training dekat mana? Sukan saya ni ada dua ni, ada outdoor dengan indoor. Biasa tengok atas padang, biasa setiap negeri tu ada indoor, ada outdoor. Macam Terengganu ada 2 padang, indoor dengan outdoor. Sejujurnya indoor best gila dari outdoor. Outdoor kan kena hadap dengan panah. Indoor ni santai sikit. Kalau jadual padang kena main game back to back. Lepas habis game first tu main pula game kedua tu memang padat lah. Kira kena tahan panas lah. Lalu game outdoor tu. Okay. Terima kasih atas perkongsian. So, kita teruskan lagi dengan kita punya panel ketiga untuk menjawab soalan yang kita berikan tadi. Silakan. Persediaan peribadi untuk game memanah ni, untuk sukan memanah ni, macam Zina cakap dia kan, training banyak tu, lah ada banyak kan training, dia main gym. Kalau macam saya sukan sama kan, saya buat benda sama je. Cuma kalau macam tak ada game ke, tak ada selection pun, nak training pun susah lah. Macam lah bukan ada game pun tak nak training kan. Dia macam tu lah. Tapi nak jadi Azim cakap pagi petang training, pukul 8 turun padang, lepas tu pukul 12 berhenti, 2.30 turun balik, pukul 6 baru habis. Pagi petang lah. Tu manah ni dia ada banyak guna strength badan tau, strength upper body. So kalau macam biasa orang dia akan pergi gym. Kalau macam saya ni macam malas nak gym kan, saya workout lah sikit kat rumah. Macam satu hari dapat pumping 30 cukup lah. Tapi kalau nak gym tu banyak kan lah sikit. Kurang macam tu lah. Jadi macam atlet yang pertama, soalan saya samalah. Macam dalam sukan memanah kan kita perlukan concentration. So, macam mana awak prepare mentally untuk concentrate dalam setiap game sebelum bertanding tu? Kalau concentrate kat setiap game ni, dia setiap orang cara dia concentrate tu lain tau. Kalau macam saya kan, saya concentrate, saya taklah concentrate sebab kalau terlebih serius, besok orang kalau pergi padang kan, masa hari pertama game pergi padang, muka ketat dia semua. Tapi kalau jenis yang macam saya ni, jenis macam Nazim ni kan, dia jenis yang macam tak boleh nak serius sangat. Sebab kalau serius nanti dia banyak fikir, apa orang kata overthinking. Ni kalau dalam manah ni dah masuk overthinking, memang susah.
Memang bila dia overthinking macam-macam dia buat. Benda yang betul boleh, benda yang salah boleh di betul, benda yang betul boleh salah. So, cara nak concentrate ni dia just tenang, relax lah. Kalau macam nampak satu game tu ada player Malaysia kan. Biarlah dia player Malaysia, kita player biasa-biasa. So kita relax lah. Tenang je. Kalau nak tenangkan diri banyak cara. Macam kita duduk relax, tak pun minum air, tenangkan diri. Lepas tu ingat balik apa kita punya training. Dengar lagu pun boleh. Kalau macam saya kan, biasa kita ni main dekat tandingan yang tinggi-tinggi. So kita ni hanya mampu berharap kepada Allah. So pagi kita dengar selawat. Terima kasih atas perkongsian panel ketiga kita. Program kita akan diteruskan lagi dengan soalan yang seterusnya kepada para atlet kita, iaitu setiap apa yang kita ceburi pasti ada sahaja halangan dan cabaran yang akan jadi. Jadi, apakah cabaran yang anda tidak dapat lupakan sepanjang karier anda dan apakah yang anda dapat pelajari dari cabaran-cabaran tersebut? Kita mulakan dengan panel ketiga kita pula. Silakan. Selama saya main mana banyak cabaran dia. Tapi cabaran paling tinggi adalah cabaran dengan coach, cabaran dengan ibu bapa. Sebab dalam sukan mana ni dia sukan yang mahal loh. So banyak main dengan duit. So bila ada mak bapak kaya ni, dia cocok belakang coach, dia banyak main dengan duit lah. Lebih kurang macam tu lah. So ada juga cabaran dengan coach. Cabaran yang paling saya tak boleh lupa dengan coach lah. Sebab ada dengan coach, ada seorang coach ni dia memang tak puas hati lah. Dia coach ni dia nak buat selection. So dia nak buat selection lah. Masa tu ada saya, tu ada Nazim, tu ada lah lagi 4 orang. So dia nak buat selection. Masa dia nak buat selection tu dia buat latihan lah. Maksudnya ada latihan pusat. So masa dalam latihan pusat tu, sebabkan dia kadang ada coach ni ada jenis yang pilih kasih. So coach ni dia jenis yang macam tak tahu lah dia tak suka apa, tapi dia tak suka dekat saya lah. So dia banyak dalam latihan tu, macam ramai-ramai orang kat dalam latihan tu, macam saya seorang yang dia pressure. Macam datang kat saya je, dia pressure. Datang kat saya je, dia pressure. Dia pressure saya seorang lah. Dia macam nak kata nak keluarkan pun tak juga. Tapi dia macam nampak lah tak suka dia. Dia pressure. So masa dia pressure tu, saya punya performance drop sangat-sangat lah. Sangat-sangat drop. Tapi lama-lama macam lepas dah dalam 2, 3, 4 bulan macam tu, lama-lama dah boleh adapt, dah boleh ni. So cara saya atasi dia dengan kita buat pekak. Dia pressure je, dia marah ke apa ke, buat diam je. Diam, tak cakap apa, tak dengar apa pun. Apa yang saya dapat, pressure ni boleh datang dalam banyak bentuk. Bentuk dari coach, kawan, environment, mak bapak orang lain pun boleh pressure kita. Sebab macam biasalah mak ayah mana yang tak nak anak dia masuk dalam team kan. So sebabkan mak ayah dia nak masuk dalam team, dia pressure coach, dia pressure anak orang lain, macam tu lah. So kita ni kena belajar adapt pressure dan biarkan pressure tu pergi. Kita tak payah nak layan sangat benda-benda macam ni. Jadi pertanyaan saya untuk awak, macam mana dari segi sokongan, kita memang sentiasa akan ada halangan, tapi dalam masa yang sama kita juga mesti ada penyokong-penyokong kita, tulang belakang kita. Jadi daripada cabaran-cabaran yang awak lalui, macam mana awak interact dengan orang-orang yang menyokong awak? Kalau macam saya ni macam lah, bila orang pressure kan, ada juga rasa nak stop mana, rasa nak keluar, tak nak main dah. Tapi apa cara positif saya main, saya fikir lah. Saya start main manah balik ni pun sebab ayah juga.
ayah suruh kan. Sebab dah beli barang mahal, tak kena nak biar ke kat rumah kan. So kita fikir kita main ni untuk ayah, lepas tu sebab untuk kawan-kawan juga. Kawan-kawan kan dia kata, jom masuk team bosan lah apa kan. So lagi kesian lah ada bosan. So kita kena strong supaya kita boleh masuk dalam team, boleh teman kawan-kawan. Macam kalau ikutkan daripada pengalaman saya sendirilah. Kalau bermain pingpong ni, kita punya cabaran tu kita bukan nak racism tau. Tapi kebanyakan orang yang main pingpong adalah berketurunan Cina. Dan sepanjang pertandingan sentiasa akan ada diskriminasi terhadap orang-orang Melayu tau. Macam contohnya macam kadang-kadang kita dah lawan. Lepas tu kita dah dapat mata, kadang-kadang mata pun tak boleh dapat kat kita tau. Sebab kita Faham. sebab kita pula yang kena argue yang itu mata kita, tapi orang lain macam dah komplot yang macam biasalah diskriminasi sebegitu. Jadi benda tu memang akan mengoyakkan mental kita 100% lah. Memang menyakitkan hati gila dengan kita dah berusaha keras, dah bagi all out, tapi tiba-tiba orang senang-senang je nak buang kita macam tu just because of kita punya bangsa. So macam sepatutnya sukan ni menyatukan kita lagi, mensokongkan kita lagi. Sepatutnya kita bertanding dengan cara yang sihat lah sepatutnya. Tapi memang tak boleh disangka mana-mana sukan pun akan ada cabaran dia yang sendiri. So kita teruskan soalan kita yang sama kepada panel kedua kita, Muhammad Farhan. Silakan. Cabaran dalam sukan saya sebenarnya tak banyak pun. Cabaran tu sebab sukan saya ni cakap macam ni, saya main ni kena fight dengan diri sendiri. Macam tu habis macam tu lah. Sebab sukan saya ni bukan sukan fizikal, dia sukan lebih kepada mental lah. Kalau orang psycho pun kita tak boleh balas balik kat dia. Macam kita kena tahu lah, kita kena fight secara baik lah, dalam padang je lah. Tu faktor persekitaran tu tak ada rasa. Kalau saya main pun, saya tak suka coach duduk kat belakang saya. Saya rasa macam pressure bagi saya. Kalau saya main, saya suruh coach saya duduk jauh daripada saya. Biasa macam tu lah. Biasa kalau coach saya tu, dia duduk, kalau dia nak tengok saya main pun, dia duduk macam kat grandstand macam tu lah. Lepas game tu, baru dia bagi apa yang patut lah. Mana salah, mana baik buruk saya. Macam tu lah. Maksudnya awak sendirilah yang suruh coach awak untuk pergi jauh daripada awak masa game macam tu? Dari mula-mula saya main lagi, saya perangai saya memang macam tu. Saya tak suka pressure dari coach. Saya suka main dengan diri saya sendiri je. Kita kena luah apa yang kita rasa yang patut lah. Mana yang tak patut tu simpan lah. Mana yang kita rasa yang terbaik untuk diri kita tu, kita kena luah, kena bagi tahu kat coach. Lepas tu dia pandai-pandai fikir mana baik mana buruk. Kita sebagai atlet, kita kena dengar orang cakap coach. Betul. Kadang-kadang kita just bagi kita punya opinion. So macam apa yang kita bagi opinion should be orang lain pun kena dengar. Dan kita pun kena dengar apa opinion orang lain. So itu memang sukan, memang ada give and take. And kalau kita bagi je tak terima pun adalah satu benda yang bermasalah juga yang akan datang. Terutama sekali bila sukan ni melibatkan kita punya disiplin. Betul. Jadi kita teruskan dengan panel terakhir kita untuk menjawab soalan tentang apakah cabaran yang tidak dapat anda lupakan. Dipersilakan. Okey, bagi saya, kalau bagi Ashraf cabaran dia dekat coach. Bagi saya, cabaran saya di management. Pada SOMA 2018, saya sendiri bergaduh dengan management Selangor. Kerana macam Ashraf cakap, ramai parents yang berduit bayar keluarkan barang, so like that, macam
Contoh, ada parents nanti sebab dia nak anak dia masuk dalam team, dia akan bawa Subway, Starbucks datang. Kira macam dia nak menjual diri dia untuk bagi anak dia masuk. So bagi saya sendiri gaduh dengan management. Saya kata, kalau budak tu tak layak, kenapa kau nak ambil budak tu? Kenapa nak ambil? Kenapa still nak ambil budak tu? Takkan sebab parents dia dah invest dekat kau, dia dah involve dekat kau, kau nak kena ambil. So bagi saya memang 100% kau saya tolak gila. Sebab pilih kasih ni buat seseorang career jatuh, career hilang disebabkan pilih kasih. So saya memang 100% tolak orang yang macam ni lah, yang datang bawa Starbucks sebab nak suruh coach atau management ambil anak dia. Iaitu cabaran saya. Cabaran saya nak kena hadap. Dan diorang pressure gila. Diorang sampai cakap, kau tak layak nak main Sukma. Dia sampai cakap macam tu. So bagi saya, bila diorang dah cakap macam tu, over limit lah. Kau dah over limit lah. So aku perlu buktikan, aku boleh buat. So daripada apa perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia, saya buatkan dia, saya tukar jadi positif. Positif vibe. So saya ambil, saya buat semangat balik. Dan saya bila sampai di Padang Sukma, Padang mana, saya dapat gol, saya pula jual diri saya. Saya cakap, mana budak kau ambil? Mana budak kau ambil? Mana medal dia? Takkan jadi medal tumpang. So itu cabaran saya waktu saya Sukma. Dan saya juga seseorang yang perlu ada orang di belakang. Dia macam Fahan, dia kata dia tak nak coach kat belakang. So bagi saya tak boleh benda tu. Saya perlu ada orang dekat belakang. Sebab jenis saya kena ada orang kat belakang. Mampus orang kata saya bukan independen, tapi saya perlu ada orang kat belakang untuk tegur apa kesilapan saya. Itu juga cabaran saya lah. Macam memandang coach, kita tak boleh bawa ramai. So cabaran saya nak ambil dia duduk belakang saya, tak boleh. Sebab dia kena pergi tengok the whole team. So cabaran saya, tak ada orang kat belakang. Itu cabaran saya. Pertandingan ni memang sangat, firstly memang stressful kalau nak masuk bertanding ni. First, bukan kadang-kadang kita bukan fikir nak menang pun. Kita cuma fikir nak buat yang terbaik. Dan kadang-kadang yang terbaik tu bagi kita adalah kemenangan. Dan bila kita tak dapat kemenangan, itu yang kita jadi down, sedih. Sebab tujuan kita bertanding adalah untuk menang. Tapi dalam masa yang sama untuk mengumpul pengalaman juga. Akhir sekali, tidak lengkap rasanya jika kita tidak bertanyakan soalan ini. Soalannya adalah, siapakah yang menjadi sumber inspirasi anda dalam sukan yang anda ceburi? Kita mulakan dengan panel kedua kita pula. Muhammad Farhan, silakan. Role model tu tak ada rasanya. Inspirasi saya mestinya ibu saya lah. Dia selalu bagi sokongan kat saya. Masa kalah ke, masa menang ke, dia sentiasa lah kontak saya, tanya perkembangan. Kalau saya pergi tournament kan, dia tanya lah, hampir setiap game lah, dia akan call menang ke kalah ke. Itu je lah sumber inspirasi semangat saya untuk setiap game saya main. Betul. Dan tak lupa juga ni lah, sokongan daripada kawan-kawan, support daripada member sebelum main tu. Betul. Macam kalau saya sendiri pun kalau bertanding memang akan sentiasa lah mak tanya macam mana, dah main ke belum. Sebelum nak start tu pun dah tanya, dah makan ke belum, makan dulu. Orang tengah takut, tak lalulah juga sebenarnya nak makan kan. Betul. Tapi betul, memang parents memang akan menjadikan kita punya penguat lah untuk meneruskan pertandingan. Kita sambung soalan kita, masih lagi soalan yang sama, siapakah yang menjadi sumber inspirasi kepada atlet memanah kita. Khairul Nazim, silakan. Untuk sumber inspirasi ni firstly mestilah kita punya parents kan, yang selalu support kita daripada awal kita start sampailah kita penghujung lagi pun,
sampai sekarang parents lah yang selalu ada dengan kita. Nak kata kawan-kawan ada, kadang kawan akan tikam belakang. Itu biasalah dalam sukan, semua nak ke depan. Tapi bila macam kita bersaing dengan kawan, dia akan menjadi asbab kita melawan kan. Mestilah kena ada yang menang kan. So kadang kawan ni pun kita tak boleh percaya sangat. Boleh jadi sabotage kita. So parents jugalah yang akan kita kembali. Parents jugalah akan kembali ke kita. Menjadi sumber penguat kita, sumber inspirasi kita. Sebab kita tahu yang orang yang tak akan betray kita adalah parents kita sendirilah. Ya, Sebab betul. takkan dia nak support anak orang lain pula kan. Ya. Lagi satu betul, kalau kita berkawan, kita dengan semua orang berkawan. Tapi bila dah kalau dalam gelanggang, dia adalah kita Betul, punya dia lawan. lawan. So jadi Yeah. macam untuk pertandingan yang sihat, takkan kita pula tak apalah, kau ambil lah, kau menang lah, kau kawan aku. Takkan kita macam tu. Kita pun sendiri bertanding. Itu Kita nak menang juga kan. Betul, kita pun nak menang juga. Macam mana dia nak menang, macam tu kita nak menang. Jadi Yes. pertandingan tu harus dijalankan walaupun dia adalah kawan kita. So lawan tetap Yeah. lawan lah. Dan Yes. bagi saya itu satu persaingan yang sihat sebenarnya. Unless kalau ada sabotage yang macam anda cakap lah. Tapi kebanyakannya memang adalah pertandingan sihat bersama-sama dengan kawan. Which is akan improve kita punya sendiri. Kita punya, orang kata apa? Kita punya pengalaman bermain bersama kawan. So kita akan strongkan lagi kita punya mental. Jadi kita teruskan kita punya soalan yang sama dengan atlet terakhir kita. Atlet memanah juga. Silakan Ahmad Ashraf. Sumber kekuatan memang semua orang memang sumber kekuatan dia adalah ibu bapa. Memang saya sendiri pun memang ibu dengan ayah saya memang 100% support. Sebab 100% support. 100% support. 100% support. Memang pergi game dia pagi-pagi kan ayah WhatsApp, banyakkan berdoa, selawat, ayah ibu selalu doakan semua tu kan. Even kalau dalam game pun macam dalam manah ni ada kalah mati kan, dia ada pusingan kalah mati. So bila lepas first round je dia beritahu kan, ayah dah menang dah first round, betul tak gila lawan ni sekarang, betul, okey bagus, nah sampai habis. Jadi kalau nak kata role model, tak ada role model lah. Tapi sebuah aspirasi, kekuatan tu adalah ibu bapa sendiri lah. Itu adalah soalan terakhir kita dan kita pun sudah habis. Masa sangat menceburi kita. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita bersurai, boleh berikan sedikit kata-kata semangat atau harapan kepada orang-orang di luar sana, mereka di luar sana yang ingin menjadi seorang atlet tapi mungkin tidak ada keyakinan dan sebagainya. Kita mulakan dengan panel pertama kita, Khairul Nazim, silakan. Okey, untuk saya kata-kata semangat bagi saya, seseorang atlet yang nak menjadi atlet haruslah bermain bersungguh-sungguh. Jangan main separuh jalan. Contoh kita dah start main, kita main separuh jalan. Kita kena ingat berapa invest kita sebelum ni. Takkan kita nak berhenti separuh jalan, dia akan merugikan kita. So kata-kata semangat bagi saya, kalau nak main sukan memang betul-betul. Kalau tak nak main, tak payah main langsung. Tenang. Sebab satu, kita nak main, lepas tu kita stop. Rugi lah. Kita dah rugi duit. Kita dah rugi masa. Siapa nak bayar masa kita? So kata-kata saya, kalau nak main sukan, main terus. Kalau tak nak main, tak payah main langsung. Terima kasih atas kata-kata yang diberikan. Seterusnya, kita nak dengar pula kata-kata semangat atau harapan daripada atlet bowling padang kita, Muhammad Farhan. Kata-kata semangat dari saya, kita buat sesuatu, kita jangan putus asa. Lepas tu satu lagi, kita buat tu mesti ada matlamat. Setiap apa yang kita buat tu mesti ada tujuan yang betul lah. Kita kena usaha apa yang kita nak tu.
lambat tak apa, asal kita dapat apa yang kita nak. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita buat just untuk diri kita je. Kita kena semangat lah. Dan jangan putus asa, itu yang penting. Satu lagi, kita kena usaha, doa dan tawakal. Itu lah. Terima kasih atas kata-kata dan kata-kata semangat yang diberikan. Akhir sekali kita nak mendengarkan sedikitlah kata-kata semangat daripada atlet yang terakhir kita sebelum menutup tirai kita daripada panel terakhir kita. Silakan. Kata semangat dari saya sama juga. Memang kalau main sukan ni jangan putus asa. Kalau rasa mental kena kuat, kena strong, memang jangan putus asa. Kalau rasa tak ada bakat dalam sukan tu, just keep on moving. Main je sukan tu sebab bakat ni dia boleh asah. So, jangan putus asa, jangan dengar apa orang cakap. Fikir diri kita dan jangan fikir orang lain. Jadi itu sahaja untuk hari ini, untuk edisi yang ketiga kali ini daripada atlet-atlet kampus Bukit Besi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada para atlet kita kerana sudi menghadiri dan sudi menerima jemputan kami untuk menjayakan program aspirasi sukan kami pada edisi kali ini. Sama-sama. So harapnya kepada anda semua semoga lebih berjaya dan dapat menaikkan nama negara. Itu sahaja daripada kelab kami, Jawatan Kuasa Sukan Pelajar. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.